Terima kasih kepada saudara Nursin selaku pengerusi majlis pada hari ini. Tidaklah dinamakan forum sekiranya hanya saya berseorang di atas pentas ini. Oleh itu, saya ingin menjemput dua orang panel untuk menemani saya. Dijemput kedua-dua ahli panel mengambil tempat. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbak di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak bersedia majlis memperingati peristiwa nuzul Al-Quran yang kita laksanakan saban tahun tanpa gagal pada 17 Ramadan. Yang dihormati barisan takbir Sekolah Maksar Pak Setia, ahli dan jemputan, guru-guru seterusnya, rakan-rakan seperjuangan yang dikasihi Allah. Ahli panel dan sidang hari ini yang dirahmati Allah. Segala puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam program di Forum Nuzul Al-Quran pada pagi yang bening dan ceria ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli kita yang comel lagi segak bergaya pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita pada hari ini. Tajuk forum kita berkisar kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran bukan lagi benda yang asing dalam hidup kita, yang merupakan kalam suci Allah, kitab panduan hidup kita yang sangat sempurna dan sesuai sepanjang zaman. Yang merupakan mukjizat yang paling besar yang dianugerahkan kepada junjungan besar Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah sidang hadirin, sebelum kita menelusuri lebih mendalam topik perbincangan pada hari ini, mulai kiranya kita berkenalan dahulu dengan kedua-dua ahli panel kita. Di sebelah kanan saya yang dijemput khas dari Bandar Baru Setia, iaitu Al-Fadil Ustaz Abdul Rahman Al-Zaidi bin Hamanuzan, yang merupakan ahli panel yang pertama. Selamat datang Ustaz, apa khabar? Terima kasih saudara pengurusi. Alhamdulillah saya baik saja. Seterusnya, saya ingin memperkenalkan ahli panel kedua, Al-Fadilah Ustazah Nur Akilah Najihah binti Azizul Nizam. Selamat datang Ustazah, apa khabar? Alhamdulillah, kabar baik saudara pengurusi. Selamat datang saya ucapkan kepada kedua-dua ahli panel. Kembali kita kepada topik forum pada hari ini, iaitu kemukjizatan Al-Quran. Sidang hadirin yang dihormati, sebelum kita melangkah dengan lebih jauh lagi, eloklah kiranya kita menelusuri apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan Al-Quran dan sejarah penurunannya. Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama kepada ahli panel yang pertama, Al-Fadil Ustaz Abdul Rahman Al-Zaidi. Mohon Ustaz rungkaikan persoalan ini kepada kami semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih saudara pengurusi yang dikasihi barisan pentadbir Sekolah Kebangsaan Pak Setia, guru-guru seterusnya, rakan-rakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
akan jawab soalan yang ditanyakan oleh murid itu Said. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan Al-Quran dan sejarah turunannya? Sidang hadirin yang dihormati, Al-Quran merupakan mukjizat agung yang diturunkan daripada Allah di Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, kalau dalam bahasa Melayu langit dunia. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril pada 17 Ramadan selama 23 tahun secara berperingkat. Pada 17 Ramadan juga berlakunya perang Badar Al-Qur'an. Al-Quran merupakan mukjizat agung dan kalamullah yang berharga sebagai anugerah istimewa untuk umat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran mengandungi 114 surah dan 30 juz'nya adalah hadiah untuk umat akhir zaman mengambil ibrah dan pelajaran lantas mengundi kehidupan sebagai petunjuk dan pedoman. Al-Quran yang agung diturunkan pada malam yang agung di bulan yang agung kepada Nabi yang agung melalui malaikat yang agung iaitu Jibril alaihi salam untuk umat yang Nabi cintai iaitu umat Islam yang agung. Semua terkait dengan Al-Quran menjadi agung dan hebat. Maka kalau umat Islam tidak akan menjadi agung dan hebat jika mereka meninggalkan panduan pendidik Al-Quran. Jadi nasihat saya, bacalah Al-Quran. Walaupun kita sesibuk mana, kerja banyak, jadi kita baca Al-Quran walaupun kita sesibuk mana pun, supaya Al-Quran akan menjadi teman kita pada alam barzakh nanti. Saya rasa sekadar itu cukup untuk menjelaskan persoalan yang diajukan kepada Sultan tadi. Wallahu. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan tentang takrif Al-Quran dan perunannya yang pada pandangan saya merupakan penjelasan terperinci dan sangat menarik daripada saudara ahli panel pertama. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel kedua, Al-Fadilah Ustazah Nur Akilah Najihah. Ustazah, boleh saudara terangkan kepada kami tentang firman Al-Quran? Silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih saudara moderator yang berusaha barisan mentadbir istirahat saja, guru-guru serta sidang hadirin yang dihormati sekalian. Seperti yang telah dijelaskan oleh sahabat panel pertama tadi tentang kemujizatan Al-Quran yang merupakan kitab panduan hidup kita. Apabila disebut Al-Quran itu sangat mulia, kata-kata Allah tak tentu terlalu banyak kelebihan bagi mereka yang membaca, mendengar, memegang, menghayati, apatah lagi mengamalkan segala kandungannya. Pada hari ini, saya ingin menyatakan beberapa kelebihannya. Antaranya, yang pertama, Al-Quran merupakan penawar dan ubat kepada segala penyakit hati dan juga jasmani kita. Apabila kita resah, gelisah, bacalah Al-Quran dengan penuh ketenangan dan ikhlas kerana Allah. Ayat Al-Quran juga digunakan untuk rawatan alternatif berbagai penyakit seperti angin ahmad, demam panas dan sebagainya. Kedua, syariat yang terkandung di dalamnya sangat sempurna dan merangkumi segenap kehidupan manusia. Terdapat berbagai pandangan hidup seperti berjual beli, nikah kahwin, pembagian harta pusaka dan sebagainya. Kita sebagai umat Islam perlu meneliti setiap ayat suci untuk dijadikan panduan. Yang menjadi masalah kepada kita ialah kita rajin membaca Al-Quran, tetapi kita tidak berusaha meneliti sekandungannya. Ketiga, Al-Quran akan memberi kita syafaat di akhirat
Al-Quran di samping, cuba menghayati isi kandungannya serta beramal dengannya. Setiap huruf, setiap kalimah, setiap ayat, setiap surah Al-Quran adalah syafaat bagi mereka yang membaca dan mengamalkannya sebagaimana sabda Nabi SAW. Puasa dan Al-Quran menjadi syafaat kepada hamba-Nya pada hari kiamat. Saya fikir cukuplah dengan hanya 3 kelebihan Al-Quran. Banyak lagi kelebihan Al-Quran yang kalau kita nak sebut, semua akan memakan masa yang panjang. Jadi cukuplah sekadar untuk ini. Wallahu a'lam. Saya serahkan kembali kepada saudara moderator. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar tentang kelebihan Al-Quran yang boleh mendorong kita agar lebih rapat dengan Al-Quran. Sahabat-sahabat ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita menutup tiran, saya mohon kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu Al-Fadil Ustaz Abdul Rahman, memberi sedikit kesimpulan sebagai penutup kepada forum ini. Silakan Ustaz. Syukran jazilan kepada saudara moderator. Sebagai kesimpulan, saya ingin mengajak hadirin sekalian agar kita sama-sama berusaha untuk menjadikan Al-Quran sebagai bacaan wajib kita setiap hari. Al-Quran terbukti terkesan dalam pembinaan generasi Al-Quran di mana disebut di awal surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallah. Yang meminta kita agar membaca untuk meningkatkan ilmu, baik ilmu dunia atau ilmu akhirat. Seperti yang dikatakan oleh Ustazah Afidah, kita rajin membaca Quran tapi kita tidak berusaha untuk mencari makna ayat Quran itu. Marilah kita bahagai nikmat mukjizat Al-Quran dan kita menjadikan Al-Quran sumber rujukan dan kekuatan kita. Kita membaca, mentadabbur dan mengaplikasikan wahyu di dalam hidup kita serta menyebarkannya ke seluruh manusia sebagai kitab rahmah wal hidayah. Saya juga mewakili sahabat panel ingin memohon ampun dan maaf sekiranya terdapat khilaf berbicara. Kami hanyalah insan biasa. InsyaAllah segala yang baik kita ambil untuk dijadikan teladan dan segala yang buruk kita mohon kepada Allah agar sentiasa diampuni dan diberi petunjuk. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada saudara moderator. Waalaikumsalam dan terima kasih diucapkan kepada Ustaz atas kesimpulan yang padu dan sangat bermanfaat untuk kita. Para hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah perbincangan daripada semua ahli panel kita tentang Al-Quran sempena mengingati peristiwa penurunan Al-Quran. Saya mengajak diri saya dan para warga dewan ini, marilah kita sama-sama memartabatkan Al-Quran dalam segenap kehidupan kita. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai kepada penghujung bicara. Entah sirih salah sarung, entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai. Terimalah salam, salam bersantun. Salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudah mendengar. Saya harap semua mengamalkan apa yang sudah diberitahu oleh Ustazah. Baiklah, lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini. Mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul pertemuan kita nanti.